Majlis Peluncuran Pembangunan Solar Terapung Hidrohabik dan Hidrogen Hijau. Silakan. Nahmadu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara yang membawa hormat, Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar, Ketua Susun Negara, Saudara Akmal Nasrullah, Timbalan Menteri, Ketua Kerajaan Negeri, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, Tan Sri Razak, Pengurusi TNB, Tan Sri Baki dan Pengurusi Petronas, Pengurusan Petronas, Pengurusian TNB, Wakil-Wakil Kerajaan, Persekutuan dan Negeri, saudara yang dihormati sekalian. Hari ini kita telah mencatat satu lagi perkembangan baru yang menarik yang menunjukkan kesegaran pertumbuhan negara kita dan menjadi tempat markas tumpuan pelabur regional dan antarabangsa. Seperti mana kita sedia maklum, dalam perkembangan terakhir ini kita tekankan umpamanya keperluan peralihan tenaga, dan Kenyir merupakan satu kekuatan hidro, tetapi kini ditambah dengan permulaan kerjasama dua gegasi Petronas dan TNB untuk menakhodai satu projek asal solar dan sekarang hidrogen hijau. Ini semua yang merupakan beberapa penyelidikan yang mengarah kepada tenaga alternatif baru, bersih dan hijau yang telah disepakati di peringkat antarabangsa dan juga menjadi dasar tenaga negara kita. Dan sebab itu saya ucap terima kasih kepada saudara Dr. Samsuri kerana memberikan kerjasama penuh dari Terengganu Inc. dan Kerajaan Terengganu kepada projek ini. Kita lihat umpamanya di Semenanjung saja, yang terbaru Johor Singapore Economic Zone yang telah menjadi tarikan kepada pembangunan pertumbuhan pelaburan termasuk teknologi baru, data center, artificial intelligence, itu menjadi tumpuan. Kemudian selain daripada Kulim High Tech yang sekarang hampir sesak penuh, dan juga pembangunan Pulau Pinang sampai turun ke Batu Kawan juga hampir sesak, kita kemukakan program teknologi tinggi hijau KIGIP di Krian, Utara Perak. Selain daripada Automotive City di Tanjung Malim. Sebab itu pengembangan projek-projek ini untuk negeri kalau dimulakan Semenanjung sangat penting. Dan sekarang umpamanya bila pembangunan hidro dan hidrogen hijau di Kenyir, dia merupakan satu pemusatan minat pelabur antarabangsa. Sekarang ini bukan saja Terengganu tapi Kenyir menjadi suatu tarikan. Dan kalau dilihat pelabur-pelabur yang bercakap soal tenaga hijau, itu termasuk Kenyir dengan projek yang kita luncurkan pada hari ini. Dan saya ucap terima kasih kerana bila kita umumkan dalam belanjawan, ada yang katakan pengumuman tapi tak ada nampak. Jadi dia nampak hari ini bagaimana projek itu dikaji dan dilaksanakan dengan cepat. Dan saya ucap tahniah kepada yang terlibat, ya, Petronas, TNB dan Terengganu Inc. Jadi satu pengajaran. Pertama, projek yang telah diumumkan segera dilaksanakan. Walaupun ini rencana daripada syarikat-syarikat utama kerajaan, tetapi ia dengan sendiri dapat tarikan. Dan seperti mana yang disebut Saudara Akmal tadi, dia ada kaitan dengan apa yang disebut sebagai ASEAN Power Grid, tenaga ASEAN. Maknanya dari Vietnam ada projek kabel bawah dasar laut, undersea cable ke Kelantan, dan terpaksa bina grid baru. Grid yang lama dianggap kecil, tidak boleh menampung kekuatan 500-2000 ini. Jadi grid baru ini akan bermula dari Kelantan, Pasir Terengganu,
dan saya percaya mesti menyambung kepada keupayaan dan infrastruktur di sini di Kuala Berang, Kenyir, sehinggalah ke Pahang, menembusi sebahagian Selangor, Johor dan Singapura. Dalam perbincangan dengan Presiden Prabowo umpamanya, beliau mahu itu di Melangkau supaya cadangan di Sarawak, yang Sarawak juga merupakan satu markas lapangan landasan Green Hub yang utama di rantau kita yang menembusi Sabah, Indonesia, Selatan Filipina dan mungkin ke Batam dan Singapura. Jadi sudah lihat umpamanya bila kita bincang dengan negeri ASEAN ini sekarang, bukan bincang diplomatik ya, dan perbincangan kerjasama biasa, tetapi juga kerjasama yang telah disepakati dan melaksanakan beberapa projek. Dan ini umpamanya telah bermula. Sekarang persiapan untuk pembinaan kabel dan juga pipe sedang diselenggarakan, dan kontrak untuk undersea kabel di antara Vietnam dan Malaysia itu sedang juga diselenggarakan. Sebab itu projek ini bagi kita sangat kritikal dan kerjasama untuk menyegerakan juga penting. Itu dari segi rantau. Tapi dari segi kawasan kita, apa yang faedahnya untuk Kuala Berang? Jadi saya usulkan Petronas dan Tenaga juga mencari kaedah-kaedah baru latihan. Sekarang ini umpamanya, dulu penekanan tentang TVET itu sangat penting. Ada pelaburan dari Jerman namanya Infineon, syarikat semikonduktor terbesar di Eropah. Dan untuk di Kulim High Tech Melaka itu mencecah hampir 25 bilion ringgit. Dan chips dan semikonduktor itu sudah peringkat front end, maknanya sudah peringkat tinggi, tidak peringkat asas yang disebut back end seperti dulu. Ia memerlukan jurutera yang cukup terlatih. TVET bukan saja TVET biasa, TVET peringkat atas, upskilling. Inilah yang peranan yang harus diambil juga oleh Petronas, yang saya tahu telah jalankan dari peringkat TVET, latihan sehingga ke universiti, begitu juga tenaga. Jadi saya minta umpamanya, kerana projek besar ini di Kenyir Terengganu, ada usaha khusus untuk tenaga dan Petronas umpamanya, kerjasama dengan kementerian-kementerian berkenaan, pendidikan, pendidikan tinggi, sumber manusia dan lain-lain, dan kerjasama Kerajaan Negeri Terengganu untuk mengadakan beberapa program peluang latihan khas. Saya nak pastikan supaya anak-anak Kuala Berang sendiri dipilih untuk diberi latihan. Supaya nanti rakyat Kuala Berang kata, okey, projek besar di sini, tapi anak-anak kami takkanlah setakat buka restoran-restoran kecil sahaja atau tukang-tukang bersih. Baik, itu boleh diteruskan kerana kita perlu tenaga mereka. Tetapi eloklah dirancang supaya ada tempat di mana anak-anak dari Kuala Berang dan Terengganu juga diberi latihan khusus satu kota supaya ada manfaat dan faedah. Jadi saya harap ini dapat disegerakan. Jadi kita lihat umpamanya ada satu projek skala besar yang kita laksanakan. Dan saya tak mahu umpamanya salah rakan menganggap ini satu macam program propaganda, tak. Tetapi kalau sesuatu ikuti soal tenaga baru, tenaga hijau, solar itu bukan suatu yang sangat canggih. Ada projek besar di sini, ada projek besar di Thailand, Vietnam, Indonesia. Tetapi solar dengan hidrogen hijau ini suatu yang sangat baru dan canggih. Dan Kenyir mencatat sejarah yang kita dapat kita segerakan kerana menjadi tumpuan. Dan kita tahu kalau ini dimulakan beberapa pelaburan daripada Arab, Jepun yang menunjukkan minat, dan saya percaya Petronas, Tenaga dan Kerajaan Negeri boleh bincang bagaimana boleh kembangkan program ini. Baik, itu dari segi teknologinya. Tapi saya nak tekankan juga aspek kedua.
ya, latihan dan faedah kepada rakyat kita. Tak ada makna kalau teknologi itu semua daripada asing, kemudian kepakaran daripada asing. Ini kita lihat keupayaan anak-anak kita sendiri menyelenggarakan projek yang baru dan canggih. Sebab itu soal latihan dan upskilling itu penting. Dan sementara ada institusi yang sedia ada, kementerian-kementerian sedang memikir bagaimana boleh disediakan beberapa tempat baru di mana tenaga dan Petronas itu boleh ambil alih beberapa pusat yang sedia ada dan kendali projek untuk memenuhi keperluan ini. Kalau ada di sekitar umpamanya Kuala Berang atau sekitarnya beberapa projek yang dianggap institut latihan atau TVET, maka harus mendekati Petronas dan Tenaga Nasional supaya mengambil alih kalau tidak sepenuhnya institut itu atau sebahagiannya, supaya dapat melatih di peringkat yang lebih tinggi anak-anak kita dan memenuhi keperluan pekerjaan di sini ataupun yang berkaitan dengan industri. Dan saya tekankan sebahagian kota haruslah beri peluang dan kesempatan kepada anak-anak tempatan termasuk dari Kuala Berang. Dan ini dengan sendiri menjawab beberapa kegelisahan. Ya. Katanya sama ada kita tak bagi perhatian kepada Terengganu. Projek kita bagi sangat pragmatik. Kalau projek itu sesuai di Kulim High Tech Kedah, dia pergi ke Kedah. Kalau sesuai di Sarawak, di Sarawak. Dan di sini kalau Kenyir, itu suatu yang sangat indah dan memenuhi keperluan kita, maka di Kenyir, Terengganu. Itu kalau pendekatan kita. Jadi ini berbeza dengan apa yang sudah dengar dalam kempen-kempen di luar. Kempen di luar itu sedap cakap, tapi dari segi amalannya, apa yang perlu yang dirasakan sesuai untuk pembangunan kita tidak abaikan. Malah saya nak beritahu di sini yang dulu tidak dilakukan, iaitu umpamanya kita ada projek besar di sini, maka kebetulan di Terengganu bagi ruang kepada anak-anak Terengganu dan anak-anak Kuala Berang. Ini satu pendekatan yang kita buat baru. Bukan saja untuk Terengganu. Kalau projek itu di Johor, kita katakan bagi kota untuk anak-anak Johor. Kalau di Kulim High Tech, begitu juga. Sekarang ini kita ada program di Kigip yang juga melibatkan tenaga cakap besar. Pandangan kita yang sama. Mesti ada persiapan kerana ini teknologi baru, termasuk tenaga baru, tenaga hijau dan high tech. Kita kena buat latihan dan di Krian pula di kawasan daerah yang relatif lebih miskin ketimbang beberapa daerah lain di Perak. Jadi kita pilih projek KGIP itu dan faedahnya ialah bila kita tekankan kemudahannya, sekolahnya. Di sini saya lihat MRSM ada yang agak baik. Begitu juga di tempat-tempat lain bila ada projek besar, sekolahnya, masjidnya, klinik kesihatannya atau hospital. Jadi prasarana penyelarasan itu harus ada untuk memudahkan kerana golongan profesional, technician di sini pun sekian ramai. Jadi harus ada perancangan yang lebih menyeluruh. Saya percaya Ketua Suasana Negara dapat selaraskan mesyuarat di peringkat tinggi supaya tindakan diambil bukan saja oleh tenaga dan Petronas serta kerajaan negeri, tetapi kerjasama kerajaan persekutuan sepenuhnya. Semua ekosistem yang diperlukan dari segi pendidikan, latihan, kesihatan, prasarana jalan dan kemudahan asas, air, tenaga, itu harus dipantau dan disegerakan. Begitu juga bila berlaku hakisan ini, saya ingat lagi bila Ketua Menteri Besar Dr. Samsuri sebut kepada saya, kita luluskan dalam keadaan yang segera, ya. Saya kita sekitar 200 juta ringgit untuk membantu menyegerakan kerja-kerja, dan saya ucap sekali lagi tahniah kepada jabat-jabatan termasuk KR yang menyegerakan projek menyelamatkan daripada hakisan ini.
Jadi saya ambil memang kesempatan itu menjelaskan kerana kadang-kadang apa yang kita lakukan ini berbeza dengan apa yang disinggung di luar. Ya. Jadi saya harap perbezaan itu dibolehkan, tetapi fitnah dan sikap yang negatif itu tidak dibenarkan. Iaitu kerana ia bercanggah dengan apa yang berlaku. Ini saya harap ini satu dasar kita. Kebetulan dia Kuala Berang atau Terengganu, dia tidak berbuah. Ini juga saya bicara di Pulau Pinang atau di Perak atau di Sarawak, iaitu ada projek besar raksasa yang melibatkan syarikat besar. Ada beberapa ekosistem yang disediakan dan ini mesti terpakai untuk semua negeri. Tak kira negeri itu negeri kerajaan perpaduan atau pembangkang, itu soal yang diputuskan oleh rakyat dalam pilihan raya. Yang penting pembangunan itu mesti menyeluruh dan adil dan ekosistem harus ada. Mesti ada sekolah yang bermutu, pusat latihannya, kesihatannya, prasarananya, masjidnya yang harus merupakan ekosistem yang perlu bagi pembangunan masyarakat. Barulah kita kata negara ini negara madani. Kerana pembangunan itu mesti ada pertahankan soal nilai. Ya. Beda kita dengan pusat pembangunan dibicarakan di barat, apa dia? Dia juga, kita ada solar, dia pun ada solar. Kita ada teknologi baru, dia ada teknologi baru. Kita ada high tech, artificial intelligence, dia ada. Tapi apa bezanya? Bezanya keyakinan kita dan nilai kita. Sebab itu bila kita bercakap soal artificial intelligence, AI sekarang, apa beza? Bezanya ialah AI itu mesti memberikan persiapan kepada kepakaran kita, memasukkan soal agama, soal budaya, soal nilai yang tentunya berbeza daripada apa yang ditetapkan oleh Microsoft, Google dan Infineon dan Nvidia di Amerika Syarikat. Sebab itu bila Nvidia umpamanya berpusat di Johor, besar pelaburannya, kita katakan anak-anak yang dilatih itu mesti memasukkan faktor keyakinan Islam, masukkan soal budaya, soal bahasa Melayu dan juga tradisi masyarakat kita. Kerana yang apa yang dimuntahkan daripada AI itu mestilah apa yang dimasukkan pada peringkat awalnya. Ini saya tekankan berbeza daripada apa yang dibicarakan dan ini yang kita sedang kerjakan. Mudah-mudahan Allah SWT merestui, merahmati usaha kita. Jadi saya nak akhiri dengan menyatakan penghargaan. Kerana bila saya mula cadangkan daripada Petronas dan Tenaga ni, mereka tahulah. Saya terpaksa panggil ke pejabat dan tekan beberapa kali. Dan Tengku Taufik pada sini, ya, Megat pada dah. Saya bagi tahu no argument, no compromise. I want it done and I want it done fast. Alhamdulillah. Saya salute mereka. Dan saya baca laporan dalam beberapa minggu sebelum saya pergi ke Eropah dan Brazil baru-baru ini, bahawa dilihat apa yang dijayakan di Kenyir ini, hydro dan juga solar dan juga solar dan juga green hydrogen, itu di antara yang pantas dan baru dan cekap kalau berbanding itu ketimbang beberapa projek di sekitar ini. Jadi bukan saja dijalankan, tapi dijalankan dengan pantas dan cekap. Ini kerana keupayaan rakan-rakan kita Petronas dan Tenaga dengan kerjasama Terengganu Inc. Terima kasih. Dan dengan semangat itu, kita doakan kepada Allah SWT, projek ini berjalan dengan baik, memenuhi potensi 500 gigawatt itu besar dan mencecah sehingga 2,000, 2,500. Ini suatu sumbangan yang besar kepada negara dan kepada rantau, membuktikan keupayaan Malaysia sebagai satu negara yang ke depan maju dan hebat, yang mengepalai dan mendepani keperluan tenaga baru, tenaga hijau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis merakamkan ucapan terima kasih dan